Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam pertemuan kita untuk kita cuba untuk mentadabur ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan doa-doa. Di mana seperti mana telah kita jelaskan dalam pertemuan kita sebelum-sebelum ini, kenapa kita memilih doa ini, sebab doa ini adalah satu perkara yang kita hubungan kita dengan Allah SWT, di mana tidak ada sebarang perantara, tidak ada sebarang perantara lah kita katakan. Kita tak perlukan sembahyang wakil untuk kita menghubungi Allah SWT. Hanya perlu dengan kita menghubungi dia, dengan kita minta kepada Allah SWT. Cumanya kita kadang-kadang kita tak tahu apa yang hendak diminta. Banyak sekali yang hendak diminta. Kalau nak kira ni, manusia ni semua benda dia berkehendak, macam-macam benda dia kehendak daripada hari ke hari. Tetapi jadi Allah SWT datangkan ayat-ayat doa ni dalam Quran supaya apa? Sebagai motivasi kepada kita nak lihatlah guideline dia ataupun guidance dia, cara dia lah, contoh bagaimana sepatutnya kita berdoa, yang itu. Dan tentu saja apabila kita berdoa dengan ayat daripada Quran itu, tentu saja dapat pahala lah, sebab dia ayat yang daripada Quran. Dan juga dia juga sebagai motivasi Allah nak tunjuk, bukan kamu sahaja yang berkehendak wahai umat, wahai hamba-hambaku yang zaman ni lah kita katakan, sedangkan hamba-hambaku pada zaman dahulu juga telah berdoa seperti kamu dan telah aku makbulkan. Yang tu maksudnya, this is confirm lah, Allah dah makbulkan doa-doa yang terdahulu. So apa lagi bertangguh wahai hamba-hambaku, seolah-olah gitu. So doa Allah pasti akan makbulkan. Cumanya bila Allah nak makbulkan, bagaimana Allah makbulkan, itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum kita teruskan perbincangan kita, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Selamat Hari Raya, walaupun Raya dah habis kot. Tapi tak sempat nak cakap, tak jumpa lagi. Sepanjang Raya tu memang bersungguh-sungguh Raya. Alhamdulillah. Apapun kita bertemu kembali untuk apa, kita lupakan lemang-lemang dan ketupat semua, kita kembali kepada kehidupan kita yang normal ni. Mudah-mudahan normal baru. Apa pun yang berlaku, nak lockdown ke apa, kita masih ada Allah SWT. Itu sahaja. Duduk kat mana pun, yang ni duduk dalam gua, kita masih duduk dalam rumah ni. Jadi bolehlah kita katakan tak apalah, duduk dalam rumah pun masih ada Allah SWT. Yang kita bincangkan ni orang yang duduk dalam gua tetapi masih ada Allah SWT. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. InsyaAllah pagi ini kita akan bincangkan satu lagi doa yang sangat hebat. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan, jutaan terima kasih sekali lagi saya kepada Coach Allen, Coach Asriah sebab menjemput saya untuk berbincang lagi berkenaan doa-doa ini. Jadi ini satu doa yang sangat hebat yang dirakamkan oleh Allah SWT itu sendiri. Tidak ada doa yang paling hebat melainkan doa itu yang datang daripada Sang Pencipta kita. Sebab Allah SWT tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita tadabbur, wajib kita renung-renungkan apa yang Allah SWT sampaikan kepada kita melalui lisan orang-orang terdahulu. Sebab kenapa Allah datangkan dalam bentuk peristiwa ini, nak tunjuk bahawa seperti mana yang saya katakan awal-awal tadi, Allah dah makbulkan orang yang terdahulu, kenapa tidak Allah nak makbulkan kepada kalian? Seolah-olah gitu. Kita kena pegang begitu. Sebab Allah kata, orang dulu pun Allah nak makbulkan, takkanlah orang sekarang Allah tak makbulkan. Jadi kita kena pegang itu. Jadi sebelum kita pergi kepada doa ini, kita kena tahu sedikitlah apa latar belakang kepada doa ini, supaya kita boleh feel lah perasaan orang yang berdoa ketika itu. Sebab kadang-kadang berdoa kat dalam bawah kipas atau dalam aircon ni lain sedikit daripada orang yang doa kat dalam gua kan. Jadi kita kena feel lah sikit bagaimana apa latar belakang doa ni. Baik,
Kalau kita lihat kepada ayat dalam suratul Kahf ni, seperti mana yang Tuan Alan katakan, Coach Alan kata awal-awal, ini berkenaan dengan berkenaan dengan sekumpulan pemuda yang di mana dia doa. Allah nyatakan doa dia dalam suratul Kahf, di mana dia adalah ayat salah satu daripada 10 ayat yang kalau tak silap Nabi suruh bacalah, dan antara fadilat dia boleh menjauhkan kita daripada fitnah dajjal. Itu antara dia, fadilat dia. Tapi yang lebih penting adalah bukan fadilat tu saja, yang lebih penting adalah untuk kita bagaimana hendak kita merasai doa ini, supaya boleh bila kita doa nanti kita boleh rasa feel dan kita boleh rasa benar Allah SWT hendak bagi rahmat kepada kita. Jadi latar belakang pada doa ini dibaca oleh siapa? Sekumpulan anak muda. Wallahu a'lam. Kalau dalam scripture yang orang misalnya kalau scripture Nasrani misalnya, dalam Bible ke misalnya, mengikut mereka punya definition, mereka kata ada 7 orang. 7 sleepers kan kalau tak silap. Yang tu. Tetapi Quran tidak menyatakan berapa ramai sebenarnya. Cumanya kalau pada mufassir dia kata tak ramai sangatlah. Tak adalah sampai 10, 12, 13 tak gitu. Mungkin kurang daripada 10 orang. Berapa betul wallahu alam. Cumanya apabila Allah kata fatan ataupun bahasa moden yang lebih moden, syabab, dia umur dia daripada lebih kurang lingkungan umur 16 tahun hingga 40 tahun. Maksudnya umur orang akhir balik lah. Biasanya normal orang akhir balik tu 15 tahun kalau untuk lelaki lah. Biasanya lebih kurang macam tu. Boleh awal lagi tapi kebiasaannya 15 tahun ke atas macam tu. Jadi bila kata fatan ataupun syabab ni umur dia daripada 16 hingga 40 tahun. Bila 40 tahun dah jadi rajul lah. Atas lagi dah jadi syekh lah. orang dewasa lah, orang tua lah 60 tu. Atas lagi syekh kibar. Lagi tua lagi macam Syekh Ma'dian tu dalam surah dalam Quran dia cakap kan. Lebih kurang itu secaranya. Bawah-bawah tu gulam, ada subian, baby apa semua, itu ke bawah. Tapi bila kata pemuda ni 16 hingga 40. Jadi kiranya saya ni kalau ikut Masihi masih lagi lah boleh digelar sebagai orang muda lah. Alhamdulillah. Dah masuk 40 tu dah kira rajul lah. Lebih kurang macam itulah. Jadi ada diriwayatkan wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya tentang latar belakang kisah ini, doa ini. Dikatakan mereka ini kononnya, saya katakan kononnya sebab ini cuma pandangan. Kita ambil dari scripture orang lain, kita lihat mereka mengikut sejarah semua apa kita, kononnya mereka ni adalah anak pembesar. Bermaksud katalah begitu. Bermaksud mereka apa? Mereka ada segala-galanya. They have everything. Sebab kalau kita lihat macam itulah, mereka ada segala-galanya. Seperti mana Musa AS lah. Musa AS ada segala-galanya tetapi terpaksa melarikan diri. Kita dapat lihat sebenarnya sejarahnya kebanyakannya begitu. Orang yang dah ada apa saja tetapi dia rasa kosong dalam diri dia. Dalam apa yang dia, dalam lingkungan dia. Kalau kita lihat juga kepada siapa? Kepada Asia, isteri kepada Firaun itu sendiri. Bagaimana dia dah ada istana yang sangat besar, tiba-tiba apa doa dia? Dia minta satu rumah dekat syurga. You have everything. Kenapa sebut rumah? Bermaksud seolah-olah Buya Hamka kata seolah-olah dia tak rasa bahagia pun hidup dalam istana tu. Padahal dia dah ada everything. Banyak-banyak benda dia minta rumah. Katalah betul lah si anak-anak muda ni adalah anak-anak pembesar, bermaksud mereka duduk dalam rumah yang cukup mewah, tiba-tiba lalas mereka berakhir kehidupan mereka kat mana? Dekat dalam gua. Itu dia. Gua yang sangat sempit. Maksudnya kemewahan dia tidak berjaya memberi kelapangan dada kepada pemuda-pemuda tersebut. Wallahu a'lam. Jadi namun menariknya apa yang berlaku kepada mereka ini, dikatakan bahawa kawasan mereka itu mereka ada pemerintah yang memaksa orang-orang ini untuk menyembah selain daripada Allah SWT. Jadi mereka memilih untuk apa? Untuk kekal dalam agama yang benar. Jadi diringkaskan cerita, mereka melarikan diri daripada raja yang zalim ni sebab raja ni paksa sembah selain daripada Allah, sedangkan mereka ini teguh memelihara akidah kekal dalam agama yang lurus. Akhirnya dipendekkan cerita sampailah ke sebuah gua. Tafsir kalau lihat dalam tafsir Al-Asar tu dia kata tempat yang tinggi. Gua ni dia bukan duduk nampak macam tu saja terus jumpa. Jadi dia ada ke tempat yang tinggi dan sempit pula lu kawasan dia, gua tu. Jadi kalau kita fikirkan maksudnya diorang ni orang muda kan. Maksudnya nak panjat tu bukanlah suatu perkara yang susah sangat untuk orang muda. Cumanya biasanya orang nak panjat benda ni sebab dia minat kat climbing tu, mountain climbing tu, dia suka buat benda tu. Jadi dia buat untuk apa? Untuk menunjuk biasanya. Orang muda ni satu bila dia buat satu benda dia nak menunjuk. Itu padanlah dengan dia.
sebab dia nak tunjuk dia paling cepat, dia paling kuat dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka buat ni berbeza. Orang muda ni buat dalam keadaan terpaksa dan keadaan bersembunyi. Sesuatu benda yang berlainan berlawanan dengan syahwat dia. Jadi ini adalah satu perkara yang ajaib. Kalau tuan-tuan puan-puan baca nanti surah Al-Kahf, kalau boleh lepas ni tuan-tuan rujuk semula surah Al-Kahf ni. Allah kata, jangan kamu sangka wahai Muhammad, kisah pemuda-pemuda Al-Kahf ni adalah suatu perkara yang satu-satunya yang ajaib. Seolah-olah Allah nak kata macam tu. Dan apabila saya renungkan sebenarnya, kisah pemuda itu sendiri melarikan diri daripada kemewahan, melarikan diri daripada kehidupan normal mereka, itu juga adalah satu yang ajaib. Sebab orang muda sepatutnya berlaku seperti mana orang muda lah. Buat benda-benda yang menarik, buat benda yang apa tu sesuai dengan syahwat, sesuai dengan minat dia. Tetapi akhirnya dia buat suatu benda yang bertentangan dengan apa yang syahwat dia mahu. Itu satu yang ajaib, itu paling ajaib. Lebih ajaib daripada kisah dia ditidurkan dan dibangkitkan sebenarnya. Kalau secara personalnya kalau kita fikir-fikirkan. Ini bukanlah pandangan para ulama, ini sekadar renungan-renungan. Itu bagi saya adalah satu perkara yang sangat-sangat ajaib. Orang muda sepatutnya berlaku mana seperti orang muda, tetapi dia buat suatu perkara yang berlainan daripada apa yang sepatutnya. Sebab apa yang mereka melakukan, mereka diilhamkan oleh Allah SWT untuk berlindung di sebuah gua. Tentu saja bersembunyi dalam gua ni bukan semata-mata untuk menyelamatkan nyawa. Sebab kalau setakat nak selamatkan nyawa orang muda kan, sepatutnya diikutlah cakap raja tu. Raja tu buat apa, buatlah. Dapat lagi anugerah dan semacam-macamnya lagi. Ataupun paling tidak tipu je lah. Paling tidak tipu. Tipu pun tak nak. Menipu kafir pun tak nak. Sedangkan kalau dalam hukum fiqh tak ada masalah. Kalau kita dipaksa, ada pistol kat kepala kita, orang paksa kita keluar dari Islam, kita sebut kalimah untuk kufur, sedangkan hati kita beriman, tetap dikira beriman. Tetapi di sini, mereka tak nak perkara tersebut. Kenapa? Wallahu a'lam. Sebab kadang-kadang bila menipu ni, lama-lama menipu jadi benar je lah. Itu masalah dia. Orang Yahudi misalnya, diriwayatkan Al-Quran. Mereka kata mereka tidak akan masuk dalam neraka melainkan sebentar sahaja. Mula-mula perkataan itu sekadar untuk menipu orang-orang sekeliling, orang-orang jahil ni. Akhirnya generasi-generasi yang selepas ni mereka rasa betul. Mereka kalau masuk neraka pun kejap je. Mereka cuma disentuh sahaja. Itu bahaya apabila kita terlibat dalam kes penipuan ni. Sebab akhirnya dia akan jadi, kita sendiri pun tak tahu mana yang betul, mana yang salah dah. Jadi sekali lagi kita dikatakan bahawa kisah ni sangat ajaib. Mereka kalau benar mereka ini dikatakan ada anak-anak pembesar, akhirnya mereka pilih untuk bersembunyi dalam satu gua yang sangat sempit. Persoalannya kenapa? Adakah gua ni tempat yang paling selamat? Sebab kalau kita katakan, kalau kita kata mufassirin, dia kata keadaan gua tu tak ada pintu pun. Bila tak ada pintu, meaning haiwan buas boleh masuk, haiwan berbisa boleh datang, serangga-serangga yang berbisa boleh datang, kalajengking dan sebagainya, ular, boleh masuk saja kat dalam gua tersebut. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya, kalau kawasan itu dimiliki oleh satu raja yang zalim, mereka mesti tahu kat mana. Every place dia tahu, dia boleh cari. Dia boleh cari kalau dia nak cari. Dan memang mereka cari pun. Kalau kita lihat kepada sirah Rasulullah SAW sendiri, baginda pun bersembunyi kat gua kat. Kat mana? Kat gua Sur. Dan kisah itu dirakamkan dalam Al-Quran di mana Allah SWT berfirman, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Diterekamkan Al-Quran ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Surah At-Taubah ayat 40. Kalau kita lihat kepada kisah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pun orang yang dikenali, orang yang disayangi, digelar sebagai Al-Amin pun. Tapi dia sendiri pun akhirnya terpaksa berhijrah. Demi untuk menyelamatkan akidah, demi untuk menyebarkan sinar Islam dan mendapat perintah daripada Allah SWT. Dan perkataan baginda itu diucapkan ketika orang musyrik datang mencari mereka berdua. Maka Abu Bakar berkata dalam sirah ada cerita ni, wahai Rasulullah, seandainya salah satu daripada mereka lihat kaki dia, nescaya dia akan lihat kita. Rasulullah pun menenangkan, wahai Abu Bakar, apa menurutmu jika ada dua orang, maka Allah yang ketiga. Maka Allah palingkan pandangan kaum musyrikin sehingga mereka tidak melihat Rasulullah dan juga Saidina Abu Bakar. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah, seolah-olah ada labah-labah dan sebagainya, itu adalah kisah-kisah yang disedapkan lah. Kisah itu tidak diragui kebenaran dia. Kalau kita lihat dalam sirah, dalam hadis kita, dalam Quran kita, memang betul-betul kalau lihat di bawah, logik dia nampak. Tapi Allah palingkan. Sedangkan mereka itu sangat dekat dengan gua tersebut. Inilah sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, intipati daripada doa yang hendak kita bincangkan.
Gua tersebut yang ada pada Nabi ni, kita boleh bayangkan sama je dengan gua pemuda Al-Kahf ni. Tempat berbeza tapi sama saja, itu sempit. Bukan tempat yang sesuai untuk menjadikan perlindungan. Bukan. Kalau ada kubu kau lebih bagus lah. Tapi hakikatnya, gua tu tak mampu pun nak lindungi mereka. Maka sebenarnya kalau kita nak fikirkan sebenarnya, hakikat sebenarnya yang diharapkan bukanlah gua tersebut. Tetapi apa yang mereka lakukan hanyalah berikhtiar. Sebab Allah suruh kita usaha. Allah suruh kita usaha, jadi yang lebih tu Allah yang akan buat. Sebab tu kita akan lihat doa di situ berkaitan dengan mereka nak Allah campur tangan dalam ikhtiar mereka. Sebab mereka tahu ikhtiar mereka ni tak ada apa pun. Duduk kat dalam gua, Allah. Orang cari terus jumpa. Tetapi apa yang mereka lakukan ini hanyalah sebagai supaya ada usaha supaya Allah boleh campur tangan dalam ikhtiar. Itu kita kadang-kadang kita kata aku nak usaha apa lagi? Usaha je apa pun. Supaya apa? Supaya Allah nampak kita usaha, Allah nampak kita kerja, baru Allah boleh tolong. Tak adalah kita macam rasa macam bos tunggu dia datang. Bila nak bagi nak boleh pula macam tu. Tak. Kita ni hamba kena buat seperti mana hamba, buat kerja, tunjuk sikit kat Tuhan. Kadang-kadang orang kata, orang pernah cakap kat saya, orang pernah cakap kat satu orang ni, dia kerja zaman pandemik ni, dia bawa kereta pergi hantar surat apa semua tu. Hantar barang. Dia kata, berapa sen saya dapat satu hari, orang kata kat dia. Bukan soal tu tuan-tuan, mungkin dia tak dapat rezeki bab tu kat situ, tapi dia dapat rezeki daripada tempat lain. Kadang-kadang orang kata saya, Allah mengajar satu orang macam ni, kau charge. Macam mana nak kaya? Betul. Kalau kita fikir duit, memang betul. Tak kaya. Tapi kita fikir rezeki bab lah lain. Orang lain kesian, Allah tolong. Sihat, anak-anak menjadi, ilmu dapat, dan perkara-perkara yang lain. Kita senang, rasa tak risau. Semua itu adalah rezeki. Jangan kita lihat kepada apa yang kita buat sahaja. Kita lihat pada hasil bukan kat situ, tapi hasil yang lain. Dan tentu saja pahala tu. Kalau niat tu betul, innama a'malu binniyat, niat tu betul, maka perkara yang kita buat tu boleh jadi pahala, ibadah. Jadi yang diharapkan adalah Tuhan kepada gua itu sendiri. Jadi kalau kita nak lihat, kita kena perhatikan bagaimana indahnya susunan doa yang diucapkan oleh para pemuda ini. Kita teruskan kepada doa tu, insya-Allah. Kita lihat part by part, insya-Allah. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang kejam. Jadi mereka dalam ayat 10 ni Allah rakamkan apa yang mereka katakan. Allah cerita kepada kita, iz awal fityatu ilal kahf. Tak kala ketika mereka mencari tempat perlindungan para pemuda itu ke dalam sebuah gua. Faqalu, maka mereka pun berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, daripada sisi engkau, rahmah. Daripada sisi engkau apa? Rahmah, itu rahmat, kasih sayang dalam bahasa kita. Wahai lana, dan berikanlah bagi kami, min amrina, daripada urusan kami, rosyada, petunjuk, yakni hidayah. Okey. Kita lihat pada doa ni satu-satulah dengan izin. Jadi Rabbana di sini bermakna, apa maksud Rabbana? Tuhan kami. Jadi menarik kalau kita lihat dalam tafsir tafsir lain, misalnya dalam pasal berkenaan orang lain pun, tidak ada perkataan ya di sini. Ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbana, tidak ada harfun nida, tidak ada seruan. Jadi di sini menunjukkan bahawa mereka ni bukan orang geleng-geleng lah, orang kata, orang biasa-biasa, bukan. Bukan orang biasa-biasa, sebab orang yang ada hubungan rapat dengan Allah SWT. Dia kata Rabbana, tak ada ya pun, tidak ada seru, menunjukkan bahawa seolah-olah mereka ni sangat rapat dengan Allah SWT. Bukan bila dah susah pun nak cari Allah, tak. Mana orang ni sentiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga tidak perlukan pada ya di situ. Tidak seru. Bukan kata salah, tak ada. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa orang sebut pun ya tu, ya Rab tu boleh. Tetapi di sini menunjukkan bahawa mereka ada hubungan yang rapat. Mereka kata Rabbana, Tuhanku. Kadang-kadang kita bawa kereta, Allah letihnya. Tak doa apa-apa pun, tapi kita Allah dengar. Allah letihnya. Allah dengar rintihan hati kita. Kadang-kadang kita lihat pada Nabi Ayub kan, sesungguhnya aku ni ditimpa penyakit. Itu je. Allah makbul doa dia. Allah kata, bila dia doa? Kita pun kata, bila dia doa? Tak, hubungan rapat dengan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW, Nabi lihat kepada langit, dia tak suka nak hadap kepada Batu Muqaddis tu, sebab orang Yahudi dah start ejek dia. Oh, ni Muhammad dah ikut kami punya ajaran. Kononnya bawa ajaran sendiri lah pergi menghadap Batu Muqaddis juga. Menghadap dengan Masjid asal juga.
Seolah begitu. Jadi Nabi tak cakap apa sebab Nabi tahu ini syariat. Syariat kita tak boleh kata, aku tak puas hati lah semayang macam ni, tak boleh. So Nabi pandang ke langit, pandang. Allah makbulkan doa Nabi. Allah ikut kiblat yang Nabi suka. Tak cakap apa-apa pun. Itu hubungan yang rapat dengan Allah. Perlu macam tu. Kalau kita balik rumah senyap, mak kita tanya, kau kenapa ini? Mak kita, itu mak tu. Mak, ayah dia buat cara dia lah. Selagi selagi mak dia tak sampaikan berita, dia macam buat donor lah. Biasa dia. Ada tu. Macam tu je lah. Je lah. Tapi mak lain. Dia tanya. Allah SWT lebih-lebih sayang, lebih-lebih perhatian kepada kita. Jadi di sini sebut Rabbana, ya Rabbana. Atina, bawakan kepada aku. Atina bagi aku. Bawa kepada aku. Min ladunka, macam kita arah Allah SWT, seolah-olah macam tu, fi'il amar, atina. Tapi bukanlah kita merayu. Bermakna kita serius dengan permintaan kita. So kalau kita lihat dalam susunan daripada ayat-ayat Allah ni, doa ni kita serius. Tak ada nak macam, kalau kau nak makbul lah ya Allah, kalau kau tak bagi tak apa juga. Tak ada, gitu. Nak minta sungguh-sungguh. Atina min ladunka, daripada sisimu. Bila kata daripada sisimu, maksudnya Allah yang ada. Orang lain tak ada. So mereka susun ayat ni dengan baik sekali. Allah terjemahkan dalam bahasa Arab ni, Rabbana, wahai Tuhan kami, datanglah kepada kami daripada sisimu. Apa dia? Rahmah, kasih sayang. Belayan, panggillah apa pun. Love, bimbingan. Apa tu? Rahmah. Di mana dalam hadis Nabi, kata silap, Allah turun, Allah tu ada 100 rahmat, tapi satu je Allah bagi kat kita. Yang lain tu 99 tu Allah tangguh ke akhirat kelak. Waktu nanti kat akhirat banyak sekali. Tapi satu rahmat sahaja macam-macam. Gajah tak pijak anak dia sebab apa? Rahmat. Kan ada viral dalam internet kan, macam mana gajah tu nak selamatkan anak dia. Dan kita lihat, itu siapa yang bagi rahmat tu datang daripada Allah SWT. Jadi kalau perkataan ni kita lihat baik-baik, bila dia kata Rabb, apa makna Rabb? Bila guna, dia tak kata ya Allah, dia kata Rabb. Bila kata Rabb, perkataan Rabb itu sendiri maksudnya apa? Tuan. Sebab tu Yusuf AS pernah panggil dia punya tuan dalam surah Yusuf, dia guna perkataan Rabb tu. Rabb, di makna tuan. Bukan semestinya Tuhan, tuan. Bila kata tuan, dia tu master, kita ni slave lah. Kita slave. So kita hamba, kita tidak ada hak. Cuma Allah saja yang baik hati ni, yang baik berkenan untuk bagi kita hak. Kalau ikutkan kita tidak ada hak. Kalau kita banyak soal, kenapa Allah buat aku macam ni? Sebenarnya memang kita tidak ada hak. Cumanya Allah tu yang baik nak bagi kita hak. Allah yang baik, Allah tak zalim kita. Allah yang baik, Allah kata rahmat aku ini mengatasi, dalam hadis, rahmat aku ini mengalahkan kemurkaan aku. Itu rahmat Allah SWT. So kita bersyukur sebab kita ada Tuhan yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi di sini mereka kata, ya Allah datang kepada kami apa? Rahmah, kasih sayangmu ya Allah, sebab dia tahu Allah yang dia ada ni, Tuhan yang dia ada ni maha penyayang. Kita tidak, kita kata ke anak kita, jangan buat macam ni nanti Tuhan marah. Jangan tak semayang nanti Tuhan marah. Jangan tak puasa nanti Tuhan marah. Sampai kita kata, jangan tak dengar cakap mak ayah nanti Tuhan marah. Nanti anak pun fikir, Tuhan ni pemarah ya. Panabaran Tuhan ni. Seolah-olah dia pun terbayang macam tu. Sedangkan kita kena kenal apa? Allah tu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kau buat salah, jangan risau, Tuhan ada. Ingat kau esok jumpa kawan kau salah jalan, jangan risau, Tuhan ada. Itu yang kita kena orang kata emphasize kan kepada anak-anak kita terutamanya. Sebab apa, kalau kita lihat kisah orang bunuh orang sampai 99 orang tu, yang ke-100 tu sebab orang tu kata tak ada jalan dah untuk dia dah bunuh ramai sangat orang, dan sekali dia jumpa ahli ilmu kata seolah-olah apa yang menghalang kamu antara kamu dengan Allah. Itu sebenarnya. Kasih sayang Allah SWT itu tidak berterbing, kita katakan gitu. Tidak ada sempadannya. Dan penting kita yang sudi untuk kembali kepada Allah SWT. Jadi bila katakan Rabb, Tuhan, Pemelihara, pengawas, raja, dia nak buat apa saja dia nak, berkuasa, semua tu Rabb. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah bila kata Rabb, selepas kata Rabb, Allah kata apa? Alhamdulillah li Rabbil Alamin. Rabb tu bila kita terbayang, kalau dalam satu tafsir dia kata Rabb itu maknanya dia boleh buat apa saja dia nak. He has everything, dia apa saja berkehendak. Kalau dia nak pukul kita, dia boleh pukul kita. Kalau nak musnahkan bumi, dia musnahkan bumi. Sebab tu kata para ulama, para mufassirin kata Allah lapik pula lepas tu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baru tenang sikit je. Ini bukan zalim lah. Sebab biasa bila orang jadi pemimpin ni, dia lupa dah janji-janji dia. Itu. Tapi Allah tak pernah lupa. Walaupun aku Rabb, walaupun aku boleh buat apa saja, aku kuasa, aku pelihara, aku mengawas,
Aku buat apa kau nak buat, tetapi Rabb juga boleh dikata sebagai orang yang jaga dia. Kan orang yang membelai manusia itu. Kan pengasuh itu. Boleh kita katakan Rabb juga. Jadi panggilan ini sebenarnya menunjukkan bahawa zat ini zat ini mampu memelihara, mengawasi. Jadi dia boleh jaga kita lah. Melalui perkataan Rabb itu sendiri menunjukkan benda-benda dia tahu bahawa yang zat yang dia minta ni mampu melakukan apa yang mereka harapkan. Jadi pemuda ini mengharapkan Rabb ini, yakni Tuhan ini yang maha memelihara, maha mengawasi dan boleh menyelamatkan mereka daripada sebarang bahaya. Tapi kalau kita lihat mereka ni orang muda. Kita lihat kita lah, masyarakat kita. Kita tak lihat kepada masyarakat lain sebab kita lihat kepada masyarakat kita. Kebiasaannya manusia ni minta apa, tuan-tuan puan-puan? Kita nak minta apa? Biasanya orang Melayu lah, especially kita. Saya cakap orang Melayu sebab saya orang Melayu, jadi saya cakap orang Melayu lah. Saya tak katalah bangsa lain. Jadi kita doa, apa kita minta? Biasa kita minta, first kita minta biasanya panjang umur. Biasanya. Kemudian mesti apa? Murah rezeki. Kemudian mesti apa? Sihat tubuh badan. Itu 3 kita minta. Panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan. 3 confirm mesti ada. Tuan-tuan jangan tipu saya. Mesti 3 ni mesti ada. Panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan. Kalau orang tua boleh cakap, doa lah pakcik panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan. Dia punya skrip sama je. 3 tu. Kalau paling-paling pun bertukar lah. Hak ni memang kita hafal. Tetapi kalau kita lihat panjang umur, siapa panjang umur tuan-tuan? Iblis. Minta sampai pada hari kiamat. Kita mati, Iblis settle. Okey lagi, hidup, sihat. Sebab dia minta ke Allah. Allah makbul. Murah rezeki, siapa murah rezeki? Firaun, Qarun, murah rezeki. Alhamdulillah. Duit banyak, semua ada. Tahan. Sihat tubuh badan. Mereka ini orang-orang jahat ni semua sihat tubuh badan. Jadi tak ada masalah. Jadi sebab itu apabila Nabi Zakaria AS dia doa nak dapat zuriat, dia kata apa? Zuriatan thayyibatan. Zuriat yang baik. Bukan setakat zuriat sahaja, bukan setakat kekayaan saja, bukan setakat panjang umur saja. Nabi suruh minta panjang umur, Nabi suruh. Bahkan Nabi kata rugilah orang yang tak, lebih kurang rugilah orang yang tak panjang umur ni, sebab bila dia tak panjang umur, dia punya amal ibadah habislah. Habislah dia punya saham dia. Tetapi minta dengan apa? Minta dengan berlapiklah. Supaya apa? Supaya boleh dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam keadaan ni tentu sahaja sebenarnya mereka dah panjat gua ni, nak sampai ke gua tu bukan satu tempat yang mudah. Jadi mereka mesti lapar, mereka mesti penat dan mereka takut sebab mereka dikejar. Kalau kita lihat dalam ayat Quran sendiri, bila mereka pertama kali bangun, selepas Allah bangunkan mereka selepas beratus-ratus tahun, apa yang mereka cari? Mereka cari makanan. Menunjukkan mereka lapar. Jadi apa yang mereka minta sekarang? Mereka tak minta panjang umur, mereka tak minta murah rezeki, mereka tak minta sihat tubuh badan. Perkara tersebut tak mampu nak bantu dia dah. Panjang umur buat apa? Duduk dalam ketakutan dia. Sihat tubuh badan pun tunggu masa je, baik mati kan kalau kita fikir macam tu. Jadi apa yang mereka minta? Mereka kalau kata lapar dapat makanan pun tak selera nak makan. Allah makan. Raja sekali saja datang. Sekali orang datang, tentera datang. Jadi mereka minta apa? Mohon belas kasihan Allah SWT. Ya Allah, rahmat aku, ya Allah. Tak tahulah nak minta apa dah, ya Allah. Mintalah rahmat dari sisi engkau. Sebab sekarang ni rahmat yang boleh bagi mak ayah tak boleh tolong dah. Raja memang raja zalim. Jiran tak boleh tolong dah. Siapa pun tak boleh tolong dah. So dia minta apa? Dia minta rahmat, kasih sayang Allah SWT. Kemudian mereka lanjutkan, wahai lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah, wahai sempurnakan bagi kami. Ni dia minta banyak ni. Mereka minta satu perkara yang betul-betul solid apa yang mereka minta. Mereka minta supaya apa? Allah sempurnakan bagi kami rasyadan. Min amrina, daripada urusan kami, rasyadan. Yang ini pertunjuk daripada Allah SWT. Okey. Kita nak bincang sedikit tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat. Kadang-kadang kita tahu dalam Quran Allah guna rusydan pun ada. Hidayah selalu Allah guna apa? Ihdinas siratal mustaqim, datang perkataan hudan. Kalau kita nak terbitan, rusydan, hudan. Apa beza rusydan, hudan? Saya sendiri pun tak tahu apa beza. Rusydan, hudan. Cumanya adalah semalam saya tanya sikit. Apa tu, kawan dia memang orang yang ambil bahasa Arab. Orang yang memang ambil bahasa Arab. So dia degree dalam bahasa Arab kat kuis. So saya tanyalah kat dia, apa beza rusydan dengan hudan ni? Tahu tak? Dia pun panggil kita ustaz, rasa kita yang patut panggil dia ustaz pasal dia lagi pandai. So kita tanya kat dia, apa beza rusydan? Rush dengan hudan ni, hidayah dengan rush ni. So dia kata lebih kurang lah, dia kata Wallahu a'lam,
bila kata rusydan ini adalah satu petunjuk yang Allah SWT sertai. Ada iradat Allah SWT, ada kehendak dan ada juga perbuatan Allah SWT. Sebab bila kata hidayah macam Quran hidayah, betul tak? Quran boleh jadi hidayah dan Quran juga boleh jadi rusydan. Bila hidayah ni kita boleh upgrade jadi rusydan apabila kita sendiri menggunakan petunjuk Allah SWT tu dalam hidup kita, dalam amalan hidup kita. Jadi ada campur tangan Allah SWT. Sebab hidayah, semua orang ada hidayah, tapi bukan semua orang boleh grab benda tu. Kita lahir dalam agama, kita ada Quran dalam rumah kita, tapi kita tak tahu adakah Quran kita duduk macam tu saja atau kita baca sahaja. Jadi bila kita kata rusydan di sini, mereka minta rusydan, dimaksud mereka minta petunjuk Allah dengan adanya campur tangan Allah SWT. Bukan sekadar bagi knowledge, tetapi bagi campur tangan, ubah diri kita ini jadi sesuatu yang elok. Sebab kita tak boleh nak buat apa-apa dah. So kita perlukan rusydan daripada Allah SWT. Sebab tu Allah kata kepada Firaun, wa ma amru Firaun birusyd. Tidaklah perbuatan Firaun itu mendapat petunjuk. Maksudnya dia punya perbuatan dia tu tak ada petunjuk, tak ada rusydan, tidak ada hidayah daripada Allah SWT. Dia buat tu berdasarkan hawa nafsu dia macam tu saja. Allah tak guna perkataan hudan tu. Allah berkena perkataan rusyd. Itulah lebih kurang. Kalau yang bab ni tuan-tuan kena tanya orang lebih pakar lah, Norma Alihan lah semua tu. Kita cuma ambil yang kata sikit-sikit saja. Jadi bila kata perkataan rusydan ni, maksudnya petunjuk yang ada kehendak Allah SWT, adanya campur tangan Allah SWT. Sebab tu mereka sebut, kalau kita lihat, Allah sendiri susun doa mereka ni dengan perkataan min amrina rasyada. Daripada urusan kami, daripada perbuatan kami ni ada petunjuk Allah SWT. Di sini kita nampak bahawa perkataan rasyada tu ada kait-ngait dengan apa? Dengan perbuatan manusia itu sendiri, di mana Allah campur tangan dalam urusan manusia itu. Yang tu kita minta. Sebab tu kita ada doa kan? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis auslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tafartu ain. Ya Allah, perbaiki urusan kami seluruhnya, jangan tinggalkan kami kepada diri kami sendiri walaupun sekelip mata. Maksud kita nak Allah campur tangan dalam hidup kita. Orang lain campur tangan tak syok, tapi Tuhan campur tangan tu lah, itu perkara yang lain. Kita nak Allah campur tangan. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang baik untuk kita. Sebab tu mereka minta pada Allah SWT agar campur urusan mereka. Mereka mohon doa supaya disempurnakan petunjuk itu. Maksudnya mereka tak lagi tahu apa yang nak buat dah. Nak usaha apa lagi tak tahu dah. Duduk dalam gua sempit, tinggal nak berserah diri saja. So maka Allah makbulkan doa mereka. Mereka tak minta pun nak panjang umur. Mereka tak minta pun murah rezeki. Mereka tak minta pun sihat tubuh badan. Mereka tak minta pun makanan. Tapi Allah bagi semuanya. Panjang umur tak? Panjang. Dapat pahala tak tidur? Tuan-tuan, dapat pahala tak tidur? Dapat pahala. Kita kalau memang jenis orang yang sentiasa buat perkara yang baik, semayang tak tinggal, bangun malam, puasa, tidur kita koma, insya-Allah ada pahala. Ada pahala. Sebab itu dah memang dah kebiasaan dia. Tapi kalau memang tak pernah buat, saya sorry lah. Tetapi mereka ni kita nampak orang-orang yang memang melarikan diri daripada orang yang zalim. Sebab apa? Mereka adalah golongan yang hanifan. Hanifan ni apa tuan-tuan puan-puan? Hanifan ni orang macam Nabi Ibrahim. Dia sentiasa dalam keadaan yang lurus, walaupun di sekeliling mereka ni tidak mengizinkan mereka untuk macam tu. So ditiup angin tak ada apa, dia macam ni je. Tetapi dia tak jatuh. Itu hanifan. Hanifan akan melahirkan apa? Akan melahirkan musliman. Bila kita hanifan, dia ada musliman, sebelah lagi apa? Sebelah lagi wama ana minal musyrikin. Dia ada musliman, dia ada musyrikin. So kalau kita ni hanifan, sama ada kita jatuh kat dalam musliman, kita jatuh ke kanan, atau kita jatuh ke dalam musyrikin. So dia tegak berpegang kepada apa? Wama ana minal musyrikin. Maksudnya bukan semestinya kita duduk dalam keadaan lingkungan yang baik, tetapi kita kekal dalam keadaan yang baik walau apa pun yang datang. Itu yang berlaku kepada pemuda Al-Kahf ini. Jadi mereka dapat makanan, mereka tak perlukan makanan pun dah. Maksudnya lapar tak perlu makanan dah. Panjang umur dah. Susah hati dah. Nak susah hati tidur. Allah kata Allah pukul, perkataan yang digunakan, Allah kata Allah pukul. Allah bukan tutup tau. Fadarabna, Allah pukul. Bila Allah pukul, tutup, tuan-tuan tutup kan. Kadang-kadang budak bising kita tu. Tak dengar. Masa kita kecil-kecil. Dengar tak sebenarnya? Dengar. Tutup macam mana pun dengar. Buat tak dengar je. Tapi bila Allah kata darabna, Allah pukul telinga mereka. Maksudnya tak fungsi dah. So apa mereka buat? Tidur. Tenang.
tapak kaki tak dengar, bunyi hantu jemalang tak dengar, apa nak bunyi ular tak dengar, apa whatever happen tak kisah. Adakah Allah pelihara tubuh badan mereka? Ya, Allah pelihara tubuh badan mereka. Allah kata Allah bolak-balikkan. Allah bolak-balikkan badan mereka supaya pelihara, supaya mereka, kan nenek saya dia tak boleh jalan. Nenek saudara saya tak boleh jalan lah. Tapi apa nurse buat? Kadang nurse palingkan dia kiri kanan supaya apa tak melecet badan dia dan urut sikit. Itu Allah pelihara orang-orang pemuda ini. Melalui apa? Melalui doa mereka dapat rahmat dan sempurnakan urusan mereka. Maka Allah sempurnakan nikmat mereka. Mereka dapat full package. Semuanya. Sihat tubuh badan dapat, panjang umur dapat, pahala dapat. Kadang-kadang ada macam guru saya dia cakap, kadang-kadang kalau kita ni tak boleh buat apa, saya akan tidur lah. Kalau cakap pun menyakit hati orang, tidur. Dapat pahala. Seolah-olah macam tu lah. Dah tak tahu sangat cakap yang baik. Nabi kata cakap, kalau tak mampu cakap baik, diam. Tambah sikit kalau tak boleh diam, tidur lah. Tidur confirm diam dah. Jadi Allah sempurnakan nikmat mereka. Allah tutup telinga mereka dan mereka tertidur. Hilang rasa takut, jadi tenang, aman. Tak payah nak fikir apa-apa dah. Makan tak payah fikir, makan nak cari, ibadah tak payah buat. Semata-mata kerana apa? Tidur dah jadi ibadah. Sebab nak selamatkan daripada agama, daripada diselewengkan akidah tu, mereka diselamatkan oleh Allah SWT selama-lama, segala-galanya. Sebab tu kadang-kadang kita lihat dalam sejarah, ada Nabi yang dibunuh pun. Sebab apabila kita lihat minta rahmat Allah SWT, minta perlindungan, bukan semestinya kita minta perlindungan Allah pelihara fizikal mungkin hancur di kandung tanah. Mungkin akan berkecai. Tetapi apa yang lebih penting adalah akidah tu, pegangan itu. Sebab itulah sebenarnya, sebab kita ini bukan sekadar jasad, kita ada roh. Roh itu yang lebih perlu dipelihara daripada jasad itu sendiri. Sebab ada orang lumpuh, tapi akal dia sihat. Tengok Syekh Ahmad Didat. Dia dah, kalau tuan-tuan tengok dalam video, dia dah ni dah, stroke dah. Tapi still boleh cakap lagi. Orang tanya dia pasal Tuhan apa semua, dia boleh cakap lagi. Dia boleh buat isyarat lagi. Itu orang yang masih Allah pelihara akal dia. Kerana apa? Kerana dia sentiasa menjaga Allah SWT, dia sebarkan ajaran Allah, maka Allah jaga dia. Jadi tidur pun dapat pahala sebab mereka lari kepada gua ini kerana Allah SWT. Bukan sebab tak boleh bayar hutang tuan-tuan. Tak boleh bayar hutang lain cerita. Ini sebab apa? Sebab nak lari kerana nak supaya akidah itu, supaya apa yang mereka buat itu terus dapat kekal mendapat redha Allah SWT. Jadi ini menarik soal orang muda ni. Kalau boleh kita panjangkan sedikit. Jadi orang muda ni dia ada dua je. Sama ada dia hanyut. So orang muda ni dia tak fikir panjang. Jadi dia buat je apa saja. Try benda baru, dia suka benda baru. Jadi menariknya kalau betul caranya dia boleh bawa kepada perkara yang positif. Sebab orang muda dia tak fikir panjang, dia tak fikir apa akibat. Dia tak fikir akibat, dia suka rebel, dia suka lawan. Jadi pemuda-pemuda ni apa yang mereka buat, mereka channelkan rebel dia tu, melawan itu dengan perkara yang betul, itu lawan pemerintah yang zalim. Yang itu sebenarnya. Sebab tu Allah sebut orang muda. Orang muda dia masih lagi ada rebel, dia ada perasaan, dia tak kisah kiri kanan, lantaklah apa nak jadilah. Orang kata membujur lalu melintang patah lah, lantak patah lah. Yang penting apa? Dia capai dia punya apa kehendak dia tu. Sebab Allah pilih orang muda sebab apa? Mereka mudah nak terima kebenaran, mereka tegas dalam menegakkan kebenaran. Kadang-kadang orang muda dia lebih sikitlah. Tetapi boleh di-channelkan pada yang baik sebab dia mampu untuk mengubah, menentang amalan nenek moyang itu. Sebab kalau kita lihat orang-orang yang awal-awal masuk Islam ni semuanya bawah 40 tahun. Abu Bakar pun kata di sirah bawah 40 tahun. Ali lagilah. Sahabat Umar pun begitu. Jadi orang muda yang banyak ikut Nabi, yang banyak menentang ni macam siapa? Abu Lahab semua tu. Sebab apa? Orang-orang yang dah biasa dengan amalan dia susah nak berubah. Bukan maksud orang tua tak boleh berubah, boleh. Tetapi kebanyakannya susah nak berubah. Macam kalau kita bawa benda yang baru, kita suruh orang ikut sunnah apa semua, jadi susah sikit orang nak ikut sebab dia bertentangan dengan amalan-amalan. Jadi kita dapat lihat bahawa kalau kita sepatutnya kita nak start rapat dengan Allah SWT ni seperti mana yang sebelum ni kita boleh kaitkan dengan pertemuan-pertemuan kita sebelum ni, kena mula awal. Sebab apa? Masa tu otak tengah fresh lagi, masa tu badan tengah kuat lagi, dan itu menyebabkan kita lebih boleh memotivasi diri dan boleh memotivasikan orang lain. Kalau biasakan diri kita dengan masa muda kita dengan rapat dengan hubungan Allah, insya-Allah sampai kematian pun kita akan rapat dengan Allah SWT. Jadi pemuda-pemuda ini dia tahu apa dia nak minta. Apa dia minta ialah supaya apa? Rahmat Allah SWT, dan dia minta Allah campur urusan dia sebab kadang-kadang kita pun tak tahu apa kita nak.
apa yang terbaik pada kita, yang kita berserah kepada Allah SWT untuk campuri urusan kita. Sekarang kita tak tahu apa, dengan COVID naik apa semua, macam-macam orang nak kena lockdown apa semua, kita kata kita serah diri kita kepada Allah SWT. Selagi mana masih ada jalan, masih ada nyawa, bak kata Daud Kim kan, fighting sampai ke habis lah. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pertemuan kita selepas ni lah. InsyaAllah. Kita masuk syurga pun Nabi katakan, kita masuk syurga pun kerana rahmat Allah SWT. Jadi menunjukkan bahawa kita ni tidak, amalan kita ni dia tak bawa apa-apa pun sebenarnya, tetapi dia buat apa Allah rasa sayang. Jadi pemuda-pemuda ni kenapa mudah Allah nak makbulkan doa dia? Sebab dia tu sendiri dah sayang kepada Allah SWT. Sebab tu Allah SWT kata dalam Quran kan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan Allah kata jika benar kau cinta Allah, maka ikut aku, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat tu tuan-tuan kena tengok balik, sebab kadang-kadang saya pun hafalan saya pagi-pagi ni pun bintang bukang. Tetapi dia kata kalau betul kau cinta kepada Allah, ikut aku. Maka bila kau ikut aku, maksudnya kita buat segala yang ajaran Nabi Muhammad SAW, solat, puasa, suruh buat benda baik dengan jiran, dengan anak yatim, dengan kaum kerabat, keluarga kena jaga apa semua, ibu ayah kena berlaku baik, maka Allah akan rasa cinta kita. Sebab orang ni orang baik. Orang masuk syurga ni orang baik je. Orang jahat semua tak masuk syurga. Yang tinggal kiamat, yang lihat kiamat ni orang yang berzina kat tengah jalan, Nabi kata. Orang yang memang betul-betul hati dia kasar, yang jahat. Orang-orang insya-Allah orang macam kita ni tak masuk lah zaman tu. Kita harap gitulah. Dan zuriat-zuriat kita pun tak lihat lah perkara tersebut. Jadi orang yang masuk syurga ni orang yang ada rahmat. Dia sendiri pun orang baik. Jadi mudah Allah nak sayang kat dia. Dia lihat orang, dia rasa belas. Jadi apabila kita tu orang yang baik, maka mudah Allah untuk rasa sayang. Dan amalan kita tak membantu kita, tetapi Allah nampak kita sebagai orang konsisten dan orang yang baik. Itu kita kata awal-awal tadi. Kalau kita nak Allah tolong kita, kita kena usaha kias sikit supaya apa, Allah nampak kita ni orang yang bersungguh. Dan juga sebenarnya yang menarik juga dalam surah Kahf ni, kalau boleh satu hari kita bintang surah Kahf pula kan. Sebab apa? Sebab mereka ini Allah tak katakan bersorangan. Bermakna dalam kita mencari rahmat Allah tu, jangan kita cari seorang-seorang. Sometimes bila kita dalam keadaan pandemik kan, kita hidup seorang-seorang. Sebab kita menyebabkan kita akan stres, dan lebih teruk kita kena depres. Kalau depresi ni memang kena jumpa doktor lah. Kena dah makan ubat dan sebagainya. Jangan kita dengan sekadar orang kita berzikir begitu sahaja. Ni pun Allah tunjuk praktikal dia. Mereka ada beberapa orang, mereka dalam satu kumpulan, ada satu orang yang boleh ada kekuatan, okey kita semua pergi gua. So mereka buat keputusan sama-sama. Maksudnya dalam apa juga keadaan, walaupun kita ada Allah SWT, tapi Allah tunjuk misi hidup bermasyarakat. At least ada pasangan yang boleh bantu kita. Jangan selesaikan satu perkara seorang-seorang. Saya sangat sedih apabila saya lihat dalam yang kisah yang seorang wanita tu, dia dah didera lama dengan bekas suami dia sampai akhir dia mati. Sebab apa? Nak jaga aib suami. Suami kalau yang tak elok tak payah jaga aib dia. Tak payah. Kalau suami yang betul-betul kalau suami yang memang setakat dia tidur berkeruh atau dia malas nak basuh pinggan, tu okeylah. Tu okey. Saya pun malas juga kan. Tapi kalau bab-bab yang kata sampai pukul ke sampai mendera, itu tak perlu jaga aib, itu perlu laporkan. Sebab kadang-kadang kita salah faham tengok masyarakat kita tak tahu mana yang patut dijaga, mana yang patut ni. Aib itu suka benda yang macam aib lah, orang malas ke, cakap kuat-kuat ke, jenis-jenis tu. Atau dia ni memang suka lepak dengan kawan, itu aib. Itu aib personal yang biasa-biasa yang memang kata kita boleh maafkan lah, dan nak buat macam mana, dan dah pilih dia. Tetapi bab-bab yang lain tu, kalau melibatkan fizikal, jangan ni. Dan saya katakan, kita lihat Allah tunjuk kat sini, mereka adalah sekumpulan pemuda, mereka ada grup lah. Masih bukan hidup seorang, bukan buat keputusan sendiri. Itu satu poin yang paling penting. Jangan kita orang kata biarkan diri kita seorang-seorang, aku ada Allah, tak apa Allah boleh bantu aku. Tak, Allah tak suruh buat macam tu. Nabi ada sahabat, Nabi Isa ada yang panggil tu Hawariyun. Ada Hawariyun, orang-orang yang membantu dia. Dia tak duduk seorang-seorang. Okay. Alhamdulillah. Ustaz, ada satu soalan daripada page. Macam mana ya supaya anak-anak muda ni bangun awal pagi? Anak-anak muda umur berapa tu orang ni? Untuk solat subuh. Okeylah Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, saya tak tahu sebab saya tak ada anak-anak muda lagi, anak saya kecil sangat. Yang paling saya tengok yang saya buat dekat anak saya yang darjah 1 je lah. Satu lagi, dia orang tak susah nak bangun awal sebab dia orang kena pergi sekolah. Selalunya nak bangun awal tak susah, nak solat tu yang susah. Jadi apa yang kita perlu buat ialah
yang paling bagus di awal, sebab saya memang paksalah anak saya solat daripada kecil. Wife saya pun paksa. Jadi apa yang kena buat, mungkin dia tak boleh bangun pukul 6. Mungkin dia tak boleh bangun pukul 6.30, dia tak boleh bangun, tapi di sekolah apa-apa. Apa dia buat, dia dah selesai mandi, dah selesai pakai baju sekolah, kita suruh dia solat kejap. Tak kira lah dia solat cara macam mana pun, dia dalam seminit ke, 5 saat ke, 20 saat ke, 30 saat, yang penting dia solat. Dia suruh dia. Sebab Nabi suruh. Sampailah akhir nanti dia akan jadi rutin dia lah. Rutin harian dia. Tetapi nak bangun awal bagi saya tak susah. Yang nak paling susah ialah untuk dia suruh saya solat. So kita kena suruh dia solat lah. Kalau kata anak muda misal, pukul 8, pukul 9 dia bangun. 9 tu suruh dia solat. Pukul 10 suruh dia solat. Itu cara kita didik dia awal-awal lah. Sebab kata Buya Hamka kan, Buya Hamka dia kata kalau dah bangun lewat semayang lah, bangun semayang. Tapi pasanglah jam loceng tu, dia kata biar bunyi kring, dia kata kan. Dia kata dalam radio tu, dia kata kring, kemudian kita semayang lah. Itu tak apa, yang itu. Nak peringkat awal tak kira lah. Kita jangan rigid sangat. Kalau 6.30 tak semayang, habis pukul 7 tak payah semayang lah. Tak. Subuh gajah pun gajah lah. Tak apa, tak ada masalah. Godzilla pun Godzilla. Yang penting dia semayang. Nak didik dia. Tapi kalau dah sampai 13, 14, yang tu saya tak ada pengalaman. Itu kena tanya Tuan Helen. Sebab dia lagi berpengalaman bab ni. Ni susah sebab orang muda dia dah ada dia punya cara dia. Kita nak ugut dia. Kau tak bagi, kalau kau tak semayang, aku tak nak bagi kau mainan. Dia kata apa barang dia kata. Dia boleh cari sendiri lagi. Dia boleh kerja pun. Jadi yang itu. Jadi bila budak muda ni kena tanya orang. Anak muda 30-an dia memang susah sikit kalau kita tak didik dia daripada awal. Yang tu saya sendiri tak ada pengalaman. Sebab ya, at the end of the day nak paksa macam mana kan? Cuma boleh suruh je lah, nasihat je lah. Nasihat dan paksa. Sebab 30-an ni dah ada kerja sendiri. Jadi dia at the end of the day kita just boleh nasihat sahaja, nak boleh paksa pun dah tak boleh dah. Itu saya tak pandai lah. Bab 30-an ni saya angkat tangan. Sebab pengalaman saya sendiri pun memang tak ada, mak ayah tak ada paksa. At the end of the day ialah kesedaran sendiri. Itu. Wallahualam. Ada soalan daripada Zoom HMZ. Assalamualaikum Ustaz, saya ada terbaca digalakkan baca surah ini pada hari Jumaat. Sambung pula. Jumaat, boleh Ustaz beri pandangan tentang ini? Kemudian dia sambung lagi. If you read it on Friday, Allah will give nur in your life and heart till the next Friday. Whoever reads Surah Al-Kahf on Friday and goes early to a mosque without crossing leg above shoulder people and listen khutbah attentively, his sin will be forgiven from this Friday to the previous Friday. Okay. Ustaz faham lah tu. Okay. Pertama, ni bukan area saya lah, ni area muhadisin ni, orang hadis ni. Satu saya bukan pakar hadis, tu kena disclaimer awal. Tapi memang ada satu hadis yang first tu, yang siapa kamu baca pada saat Jumaat ni, Allah akan bagi dia cahaya dalam hati dia ataupun dalam kehidupan dia pada sampailah next Friday. Cumanya bila ulama-ulama muhadisin bincang pasal hadis ni, saya pernah dengar lah satu asatizah cakap, ada yang mengatakan bahawa hadis ni dhaif lah. Ada yang mengatakan hadis ni dhaif. Cuma dia lebih, dia ada petunjuk lebih daripada surah Yasin lah. Surah Yasin memang tidak ada yang malam Jumaat tu, tak ada. Tetapi yang surah Tukaf ni adalah hadis, tapi hadis dia dhaif. Tapi bukanlah dhaif yang terlampau dhaif sangat. Boleh, para ulama dia kata bab fadilah amal ni boleh beramal. Boleh beramal dengan hadis yang tak sampai kepada mungkar, yang tak sampai kepada yang taraf, yang teruk sangat dia punya kelemah tu. Tetapi sekadar kita beramal tanpa kita meyakini bahawa dia datang daripada Nabi lah. Sebab dia beza pandangan. Ada ulama kata sahih, hasan, ada ulama kata tak, hadis ni dhaif. Jadi dia berbeza pandangan. Cumanya saya apabila menanggapi perkara-perkara macam ni, saya katakan beramal sini kita kena faham. Apa makna beramal? Bila kata amal di sini maksudnya adakah kita baca Quran setiap hari tu amal? Jadi amal sebenarnya lebih kepada kita faham ayat Quran tu dan kita beramal dengan isi kandungan. Itu lebih penting daripada apa yang kita nak tu. Tentu saja nur tu, cahaya tu Allah boleh bagi kepada orang yang mendalami Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkenaan dengan beramal, kita boleh saja beramal tak dapat pahala, tak ada masalah. Tak ada masalah apa sahaja. Nabi kata bukan alif tu bukan alif lam mim, alif satu pahala, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Semua tu Allah kan ganda-gandakan. Yang dapat pahala tak ada masalah. Tapi berkenaan dengan hadis yang kedua tu yang saya tak pasti, yang kedua tu saya tak nak baca.
Yang cahaya tu ada. Cumanya ulama beza pandangan sama dia dhaif, dia lemah atau dia ni. Cuma bab fardhiyal amal selagi mana dia tak lemah sangat boleh kita amalkan. Wallahu alam. Tapi bab cahaya ni memang kita mesti minta cahaya hidayah daripada Allah SWT. Bahkan ada doa-doa yang Nabi ajar pun, pergi ke masjid subuh pun Allah ada hadis Nabi kan, doa jadikan cahaya pada tangan aku, pada kaki aku, pada pendengaran aku dan sebagainya. Dan itu pun sebenarnya bab cahaya ni kita memang minta setiap hari pun. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kan saya ada riwayat pasal sebab benda ni dalam selalu dibicarakan dalam sirah-sirah kan, dalam sekolah pun berkenaan dengan kaum Muhajirin dengan Ansar. Ansar kata dia ceraikan isteri dia yang nombor 2, nombor 3 untuk bagi kepada kaum Muhajirin lah. So ulama kritik tu riwayat ni. Saya pun baru tahulah. Ada kawan tegur saya. Jadi riwayat ni dia orang kata tak sahih. Sebab mustahil untuk satu orang manusia nak ceraikan 2 orang, 3 orang, 4 orang. So Islam tak buat praktikal, benda yang tak praktikal lah. Cuma yang ada pun, kalau yang ada orang offer. Sekadar berlaku offer sahaja. Offer. Ada satu orang pernah offer isteri dia yang nombor 2. Dan bukan sekadar isteri, harta dia pun. Separuh daripada harta dia. Saya bacakan sikit lah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata Abdurrahman bin Auf pernah dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Abi Ar-Rabi' Al-Ansyari. Jadi ketika Sa'ad Asy'ari ni dia ada 2 isteri, memang terkenal sangat kaya, dia tawar kepada Abdurrahman Auf untuk ambil isteri dia seorang. Pilih mana satu maksudnya. Dan harta dia, mana ambil apa banyak nak. Jadi isteri Sa'ad yang disukai oleh Abdurrahman akan diceraikan lalu serah kepada Abdurrahman. Dia seorang yang buat. Dia orang seorang, dia itu baru tawaran, offer je. Tapi Abdurrahman kata apa? Abdurrahman ni siapa? Abdurrahman bin Auf lah. Dia kata barakallahu laka fi ahlika wa malika. Dia kata dulluni alal suq. Dia kata semoga Allah berkati kamu, keluargamu, hartamu. Dia kata begitu. Cukuplah tunjuk pada aku di manakah pasar. Setakat itu je. So maksudnya Abraham Auf tak ambil pada offer. Akhirnya dia pun kahwin. Ada riwayat dia kahwin senyap-senyap. Dia tak beritahu Nabi pun. Nabi kata apa ni kan? Oh tak, ini apa tu tanda aku dah kahwin apa semua. Dia kahwin dengan orang kat sana kan. Jadi itu. Jadi maksudnya cuma bila kita tanya kat Asatizah, kenapa orang yang ni dia boleh offer pandangan dia, mungkin saya tak apa-apa setuju pandangan dia. Dia kata sebab mungkin baru masuk Islam, semangat tengah tinggi. Macam tu. So dia sampai dia sanggup nak bagi apa saja. Tapi saya kata kalau saya baca pada perbincangan orang lain, dia kata tak. Mungkin sahabat ni memang orang yang betul-betul tak kisah pasal dunia lah. Orang-orang yang macam Abu Bakar, orang macam Umar, dia boleh buat benda tu. Tapi bukanlah perkara yang kita kena tiru. Bab isar ni, bab melebihkan orang lain ni, ada benda yang kita kena lebihkan, ada benda yang kita kena lebihkan diri kita lah. Bab harta boleh lah, tapi babkan perasaan ni benda yang sukar. Bab kalau nak pula dalam masyarakat bahasa Melayu ni yang memang bab poligami ni sangat sensitif, so kita ikut urus tempat kalau mau hidup selamat. Okey. Terima kasih sekali lagi Ustaz kerana meluangkan masa. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr.